Guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Hari ni aku di Hewa Auto Clarita Brau. Okey, hari ni aku nak review kereta yang ada dekat showroom ni lah, sebab aku tengah servis kereta. Jadi aku perasan dekat sini ada sebuah Rush dan aku tak pernah sebenarnya review Rush. Jadi kalau kau nak tengok review ni, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Kita jumpa sebentar lagi. Guys, ini dia Rush. Okay, Rush ni dah ada nombor plate, bermaksud mungkin dianya telah dimiliki oleh seseorang lah. Okay, Rush ni sebenarnya hampir jarang lah kita lihat dekat jalan raya, sebab harga lah pada aku, dan ianya adalah kembar kepada Pro 2 Arus. Jadi orang skeptikal lah dengan perbezaan harga RM20,000 dan untuk membeli ni. Okey, jom kita tengok bahagian depan. Okey, grill ni agak besar, tapi ruangan dalam ni agak besar, dan risau kalau kau tak letak apa-apa jaring, dia mungkin akan merosakkan dia punya dalam tu punya ni lah, radiator punya ni. Okey, kalau kau tengok dia punya logonya tak ada di cover oleh apa-apa. Okey, jadi ianya bukannya radar lah, maksudnya selalunya kalau dia ada cover putih, maksudnya ianya adalah radar, tapi ini bukan radar. Dia ada kamera 360 panoramic view monitor, tak silap aku. Okey, kemudian dia punya depan ni, kau tengok dia punya lampu ni sebenarnya cantik. LED ada 3 pasang dan dia ada smoke kat sini . Ini lampu hazelnut dia. Okey, ini dia punya fog lamp. Okey, fog lamp dia mentol, dia ada sensor depan. Kemudian dia punya chrome ni lah yang agak menonjol, dan setengah orang akan nampak dia seakan-akan keterlaluan lah. Okey, kat bawah tu ada lagi tu nak menunjukkan ianya adalah sebuah SUV. Okey, kenapa ianya dikatakan sebuah SUV? Kerana ketinggian dia. Ketinggian ground clearance dia adalah 220. Okey, menyebabkan ianya sesuai untuk meredah jalan-jalan yang agak teruk lah. Okey, kemudian dia letak fender ni. Okey, jadi menunjukkan ciri-ciri SUV lah. Okey, tayarnya dibekalkan dengan tayar Bridgestone Alenza 17 inci tayar ni. Okey, aku cari dia punya nilai 215 60 R17. Okey, Bridgestone. Okey, tengok agak tebal dia punya ni ruangan tu, arch dia. Okey, kemudian dekat tepi ni ada 2 BBTI engine. Okey, enginenya kat dalam, nanti kita tengok. Okey, kat tepi ni ada side mirror yang agak cantik pada aku, dan dia punya ni LED signal dia ni. Alright, nampak tajam. Tengok di dalam dia. Okey, ini ada blind spot monitoring. Okey, dia datang sekali dengan visor, dengan ni juga roof rail. Roof rail ni bukannya fake, memang sebenar. Okey, di bahagian depan ni kalau kau tengok, okey, ini agak terjojol terjojol pada aku, tak cantik lah, dia tak menyembunyikannya dan nampak macam entahlah. Okey, kemudian kat sini ada 2 kamera. Maksudnya dia dilengkapi dengan TSS lah. Sebab satu kamera mungkin untuk pre-collision system, satu lagi untuk radar lah. Sebab selalunya pre-collision system akan berada pada logo, tapi yang ini logonya tak ada radar. Jadi kedua-duanya menggunakan kamera dekat atas tu lah. Okey, pre-collision system dengan LDA, dan dia bagi juga dengan dashcam. Okey, dashcam, apa lupa nama dashcam ni, DVR DVR. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Okey, kalau tengok depan ni dia tak ada rain sensor lah, sebab kosong je, tak nampak ada mungkin ada auto lamp kat sini sebab ada button ni. Okey, jom. Bahagian tepi dia letak lagi. Okey, sebab mungkin kereta ni warna grey atau hitam, jadi mungkin tak nampak perbezaan lah. Kat situ ada lapisan bawah, body kit bawah, kemudian ada hitam lagi, kemudian silver, kemudian barulah nak warna body. Okey, dekat sini ada dia punya smart key. Okey, smart entry smart entry, masih lagi menggunakan button. Okey, kemudian kat sini tak ada apa-apa. Nampak model ni agak lama lah, sebab aku nampak kesan beberapa syala kotoran. Okey, minyak dia
Okey, kebanyakan Toyota akan berada di sebelah kiri, tapi minyak dia yang ni sebelah kanan. Dah bentuk dia sangat bulat Okey, kalau depan ada brake disc, belakang tak ada brake disc. Okey, tayar rim dia 2 tone 5 nut lah. Okey, multi spoke lah. Okey. Okey, ini adalah kereta berbentuk leather frame dia bukan monocoque. Okey, kalau Mitsubishi Xpander dia monocoque, yang ni leather frame, maksudnya dia bertangga kat bahagian belakang. Okey. Okey, tengok di bahagian belakang. Okey, cantik ni sebenarnya. Okey, dia sambung terus spoiler belakang ni dan nampak besar. Okey, kemudian ada cover sini lagi. Plastik, yang ni plastik, yang ni besi tak silap aku. Okey, sekali dengan body. Okey, dia bagi shark fin antena. Okey, di bahagian belakang ni ada brake ketiga kat belakang ni, dan di bawah ni tak ada apa. Kamera diletakkan di sini, kamera belakang. Okey, ini adalah variant S, iaitu variant tertinggi berharga pengecualian cukai 92. Okey, 92 sama dengan Xpander lah lebih kurang. Okey. Kemudian tengok belakang ni, yang ni mengingatkan aku pada GR Vios dia ada garisan-garisan ni, tapi hampir lah ilham dia mungkin dekat situ. Okey, yang ini cuma reflektor saja, tak ada fog lamp belakang macam Vios. Jadi kereta ni tak dimaki orang lah. Okey, dia ada 2 sensor, reverse sensor. Okey, yang ni ada chrome lagi. Yang ini sebenarnya warna hitam, bukan warna body. Okey, dia macam piano black. Okey, ada tulis rush kat sini. Tak ada tulis 1.5 liter. Okey, tak ada apa-apa tulisan lain. Okey, lampu dia LED. Yang ni mentol, ni mentol. Lampu ini saja yang LED. Okey. Tak pasti dia dapat tinted sekali ke tak. Aku rasa macam okey, kat sini kalau kau rasa dia ada dapat ni lah, silver kat sini, chrome dia bagi kat sini sampai ke belakang. Okey, jom kita tengok bahagian engine. Okey, tak ada lain kot. Okey, kita tengok bahagian engine, jom. Okey, nak buka engine masih lagi gunakan button sini lah, macam pick up lebih kurang kan. Okey, jom. Okey, jom kita tengok bahagian engine. Macam nak buka dia. Okey. Okey. Okey, ni video punya bahagian engine. Engine ni agak besar ruangan dia, tapi tak penuh kat sini banyak kosong. Okey, engine ni adalah engine 1.5 liter dengan 104 PS dan 136 Nm torque. Sebenarnya dia lebih kurang engine yang sama juga dengan Vios dan Toyota punya kereta lah, 1.5. Mungkin Myvi pun lebih kurang sama. Gunakan dual VVTi. Okey, dual VVTi ni memberikan perjimatan yang lebih baik lah sebenarnya. Okey, tak berapa compact keadaan engine dia. Banyak lagi ruang. Bateri pada aku tak berapa besar, tapi dia dah ada casing semua ni. Nak tukar saiz lain susah jugalah sebenarnya. Okey, dia dah ada peredam kat situ. Okey, jom kita tengok bahagian dalam lah. Okey, engine ni engine biasa je lah, engine lama yang dah diketahui bahawa ianya adalah engine yang cukup tahan lama, reliability. Okey. Okey, ini bahagian dalam. Okey, ini semua plastik keras. Okey, kemudian dia ada fabric kat sini sikit. Kemudian dia macam ada leather. Leather ni warna, walaupun warnanya warna putih, ini jahitan palsu ni rasanya. Okey, ni bukannya permukaan lembut Dia masih lagi plastik keras, tapi cuma dia berwarna cream macam ni. Kemudian ada silver kat sini. Okey, ada 2 cup holder dan tempat simpan barang sikit kat sini. Okey, banyak jahitan-jahitan palsu kat area sini. Okey, nampak straightforward, cuma bahagian inilah nampak dia lebih feel premium, tapi masalahnya plastik. Okey, ni door handle dia ada chrome. Okey, ni kawalan side mirror. Auto hanya untuk pemandu sahaja. Ini dia punya center lock. Sorry, ini dia punya lock untuk tingkap. Okey. Jom kita tengok bahagian ini. Okey, ini bahagian kerusi dia. Okey, di adjust manual, nampak murah. Okey, untuk makluman korang, model ni dikeluarkan di kilang Pro 2 cuma QC dan dia punya
aksesori saja dipasang di kilang Toyota. Okey, kerusi kulit. Okey, ada lubang-lubang macam ni. Lebih kurang aku rasa dengan arus. Okey, dia ada 6 airbag kat sini. Alright, jom kita pergi bahagian dashboard dia. Okey, ini pun manual lah. Alright. Okey, ni dia punya bahagian steering. Dia punya dashboard ni pada aku pendek tak begitu panjang. Mungkin nak nampak rupa SUV tu perlu sedikit berkotak. Jadi yang ini sedikit pendek. Pada aku tak ada masalah. Okey, ini tadi sensor hujan, sensor lampu. Okey, yang ni adalah aircon. Ini aircon untuk bahagian belakang lah. Sebab aircon ni sebenarnya yang berada di atas ni hanyalah blower. Dia sebenarnya menyedut aircon ni naik ke atas, kemudian dihembuskan ke belakang. Okey, di depan ni ada 2 aircon. Okey, kualiti dia aku rasa sama je dengan Arus. Okey, dia ada skrin 6.8 inci yang ada PVM, panoramic view monitor, ada satu USB, ada satu 3.5mm audio jack tak silap aku ni. Okey, kemudian ini dia punya indikator passenger yang tali pinggang. Ini aku tak pasti benda apa, sama ada mikrofon ke. Mungkin mikrofon sebab dekat bahagian atas ni tak ada. Okey, ni ada. Okey, aku rasa ini macam wiper punya sensor. Okey, kalau kau tahu kau orang boleh share kat aku. Okey, kemudian dia bagi day and night saja, dia tak bagi auto. Okey, yang ni berbeza sedikit berbanding dengan Vios. Okey, aku rasa ada satu kat sini. Ini mungkin ambient light dia. Okey, nampak ke? Okey, ini mungkin ambient light dia. Okey, ada di kiri kanan. Okey, dekat depan ni, okey, dia auto tapi single zone tak silap aku, dan masih lagi ada button-button. Tak ada yang touch screen, jadi pada aku dia pun seronok nak digunakan. Nampak mewah dia punya ni. Okey, di bahagian steering nampak kat situ ada, aku rasa ini berapa inci ni, tak sampai 3 inci kot ni dia punya MID. Mungkin dia punya meter tu nak kata Optitron pun aku tak pasti. Okey, kemudian ni steering dia. Ini adalah spek yang paling tinggi. Dapat kawalan sebelah sini saja. Okey, hanya angkat telefon di sini. Ini kawalan audio, ini kawalan ni, dan ada slot kosong. Kalau aku baik ambil expander kot dengan harga yang sama, dan expander dapat cruise control. Tapi masalahnya expander tak ada benda ni. TSS Toyota Safety Sense. Okey, ni dia punya aircon. Nampak solid Okey, solid, serius solid. Dalam tu nampak macam honeycomb sikit dia punya design. Okey, dalam lubang tu. Okey, kemudian kat sini sama dengan pintu, plastik keras juga. Okey, push start button. Ini dia ada eco idling. Okey, macam Prodo asal guna. Ini pre-collision system, ni sensor depan. Ini selalu adalah tempat alarm. Ada smart tag reader kat sini. Okey, ada smart tag. Hampir Pro 2 sebenarnya kereta ni. Yalah, okey. Yang ini hanya boleh still tanpa teleskopik. Okey, transmisi 4. Okey, 4 transmisi automatic. Okey, automatic 4 transmission. Okey, tapi dia ada liku-liku lah macam Vios zaman dugong dulu. Okey, kemudian dia ada PVM punya kawalan kat bawah ni kalau kau nak tengok kamera. Okey, kalau expander berada dekat dashboard sebelah sini. Okey, yang ni di bawah ni, dan nampak macam mainan sikit. Kemudian ini ada satu lagi USB port, 12V power outlet. Okey, dulu aku nampak macam agak serabut lah masa first time keluar, sebab aku rasa macam Arus lebih kemas. Okey, yang ni pun sebenarnya Arus masih lagi lebih kemas, tapi bila kita dah selalu tengok benda yang biasa, bila tengok benda yang baru, nampak macam benda yang jarang tengok ni. Okey, cantik juga sebenarnya dia punya dashboard ni dengan warna chrome dengan warna cream ni. Okey, damper tak ada damper, glove box dia. Okey, sebelah sana sama juga ada 2 cup holder. Okey, bahagian atas ni yang agak menarik, dia ada ni lah. Okey, tempat letak cermin mata agak-agak rare lah, tapi nampak macam murah lah plastik dia. Okey, lampu dia masih lagi kuning.
Tapi agak besar. Okey, ada, oi, canggih. Yang ni canggih. Siap ada lampu Alright. Yang ni pun rasa sama juga. Okey, siap ada lampu. Okey, kat sini ada letak handbag. Okey, 3 kg maksimum dia. Okey, kat sini ada 3 cup holder. Gunakan handbrake. Yang ini boleh letak telefon tapi tak ada charger. Aku rasa kat area sini. Okey, jom kita pergi ke bahagian belakang. Okey, depan. Okey, sama je dengan bahagian depan. Design dia, cuma sini ada satu cup holder, sini ada satu kawasan yang agak panjang. Okey, sini ada satu lagi cup holder. Banyak cup holder dalam ni sebenarnya, agak menarik sebenarnya juga. Okey, ni boleh letak telefon agak dalam. Okey, ini dia punya kerusi barisan kedua. Sama aku rasa dengan Arus design dia. Okey, jom kita naik. Okey, peha ni aku rasa tak menyokong sepenuhnya, tapi dia punya kaki tu boleh masuk dalam lah. Okey, dia masih lagi boleh bergerak. Okey, ini adalah keadaan lah yang paling panjang sekali yang ni lah. Okey, adalah seluas ini. Okey, tapi kalau kita nak bagi ruang kepada orang belakang, okey, masih lagi boleh adjust macam ni. Okey, kat sini ada teh tarik hook untuk 3 kg, agak solid, agak ketat. Okey, kemudian kat sini ada bonggol kat sini ada bonggol. Dia punya poket ni agak cetek sebenarnya. Agak cetek, tapi okey lah, ada kedua-dua belah. Okey, ni blower. Blower dia ada 3. Kawalan dia macam ni. Kawalan dia ni, feel dia sangat murah sekali. Okey, kemudian ada lampu kat belakang ni, masih lagi gunakan warna kuning. Ada damper. Okey, bumbung dia ni warna kelabu cair Okey, dia tak ada perehat tengah ni, tak ada. Dia ada 2 isofix. Okey, dia split 60-40. Jom kita duduk bahagian belakang, tengok adakah ianya selesa untuk orang dewasa. Okey, cara nak lipat dia. Okey, one tumble Okey, tinggi tak sebenarnya nak naik ni, 220 ni. Pada aku, untuk orang muda tak ada masalah lah. Tapi untuk orang tua mungkin ada masalah untuk naik, walaupun ke baris kedua lah. Alright. Okay, ni baris ketiga punya kerusi. Ada satu cup holder, ada tempat letak barang. Okay, dia bagi 50-50. Kat situ ada 12 volt power outlet. Ada 3 titik seat back. Semua 3 titik seat back. Okay, boleh adjust lagi ke kerusi bahagian belakang ni? Okay, boleh kat sini Okay, dia boleh lipat situ. Okey, gunakan tepi ni dan tolak. Okey, ni maksimum lah. Ini yang standard tegak, ni yang maksimum. Okey, ni boleh naikkan. Okey, jom aku try duduk. Okey. Okey, adakah cukup manusiawi untuk orang dewasa? Okey. Alright, dengan tadi tempat depan tu aku dah letak yang agak sesuai lah, dan tak begitu selesa sangat, tapi agak sesuai untuk orang dewasa duduk. Dan ini aku duduk di barisan ketiga. Pada aku dia hanya ada dalam 2 cm. Tetapi masalah terbesar dia adalah inilah, peha ni memang agak tergantung. Berbanding expander, aku rasa expander lebih selesa. Cuma pada aku memadai lah. Kalau orang dewasa pun masih lagi boleh duduk. Cuma itulah, dia ada bonggol kat tengah tu. Okey, jadi pembahagian dia agak sama ada kau masuk sini dua-dua, tapi sempit. Ataupun satu masuk sini, satu masuk sana. Yang orang sebelah sini aku tak pasti macam mana situasi dia nanti. Apa yang dapat kat sini, cermin. Dan ada pemegang yang ada damper ni. Kemudian ada speaker kat sini. Okey, pada aku memadai. Dan agak selesa lah kalau kau nak cari kereta yang nak duduk untuk 7 orang, yang sesuai untuk redah kawasan-kawasan pedalaman, yang mungkin banyak jalan-jalan tak cantik. Aku rasa ini masih sebuah kereta yang boleh duduk untuk 7 orang dan boleh mengeredah kawasan-kawasan itulah. Tapi mungkin
bila dia tinggi, dia ada masalah dengan handling dia lah. Agak sikit yang baris ketiga ni akan melantun-lantun lah selalunya. Okey, jom kita tengok pula dia punya bahagian bonet Okey, nak buka dia. Okey, terus buka. Okey, dia lebih lancar sebenarnya daripada expander. Okey, ni buka dia manual. Okey, ni ruang bagasi dia. Sebenarnya ruang bagasi dia ni pada aku agak luas berbanding expander, ianya lebih luas. Okey. Okey, dia cuma boleh lipat macam tu saja kerusi ni. Tak boleh lagi naik ke atas. Okey, dia mati macam tu je. Dan dia tak ada kompartmen bawah lah. Okey, dia habis kat sini je. Jadi tayar spare dia. Okey, yang tu lah. Nampak tak? Okey, dia tak ada apa-apa kompartmen. Tak silap aku luas dia 271. Okey, ini sedikit ada bonggol sedikit, tapi pada aku tak terlalu tinggi lah kalau korang nak angkat dan tarik barang kan. Okey, jadi konfigurasi tempat duduk dia ni mungkin ada isu sikit lah, sebab dia dah tak boleh angkat dah ni, tak silap aku ni. Aku salah. Oh, boleh, sorry. Maafkan aku. Okey, dia boleh angkat lagi macam ni. Okey. Jadi bila dah diangkat itu, dia akan jadi satu ruangan yang luas, tapi cuma tak panjang lah, tapi tinggi. Okey, kalau kau nak bawa mesin basuh ke, pada aku sesuai. Kat belakang ni ada satu lampu. Okey, tool aku tak pasti kat mana dia sembunyikan. Okey, jadi okey lah juga dia punya cara lipatan ni, bergantung pada keperluan korang lah. Okey, jadi itu je yang aku nak share tentang Toyota Rush ni. Jadi jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.